Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan hari ini. Seperti yang kita sudah dikejutkan ataupun digemparkan baru-baru ini, titah yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, bertitah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Bulan madu dah tamat. Go catch the bees. Pergi tangkap lebah. Titah Baginda kepada Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sudah pasti Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM juga sudah meresponi perkara ini dan akan menjalankan tugas dengan lebih baik lagi selepas ini. Dengan ini banyak lagi ahli-ahli politik, taikun-taikun ataupun mana-mana individu yang kaya raya yang terlibat dengan tuduhan yang dikata ataupun dicakap-cakap oleh orang bahwa mereka terlibat rasuah, mana-manalah terlibat rasuah, didakwa, yang sudah didakwa, yang bakal didakwa. Akhirnya banyak yang meroyan dan kepanasan. Namun saudara-saudara, ini satu pendedahan baru pada 3 April berkaitan dengan Syarikat Spangko, berkaitan dengan pengurusan kendaraan kerajaan. Didakwa tipu bos Spangko mengaku tak salah. Hakim membenarkan Tan Hua Chun diikat jamin RM 2 juta bersama seorang penjamin. Tan Hua Chun, pengurusi Spangko Sdn Bhd yang mengendalikan perolehan dan pengurusan kenderaan kerajaan, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan menipu. Tan, 83 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Suzana Hussein. Dia didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun, sebatan dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Tan didakwa melakukan kesalahan itu antara 27 dan 28 Februari 2019 di pejabat Kementerian Keuangan Putrajaya. Dia didakwa memperdaya jawatan kuasa tender berhubung pemilikan saham Bumiputra Spangko yang menyebabkan Kementerian Keuangan menganugerahkan kontrak bernilai RM3.9 bilion untuk memperoleh dan menguruskan kenderaan kerajaan. Hakim menetapkan ikat jamin RM 2 juta bersama seorang penjamin. Tertuduh pula turut diarah menyerahkan pasportnya kepada mahkamah sehingga kes selesai. Melaporkan diri di pejabat SPRM setiap 2 bulan dan dilarang menghubungi saksi secara terus atau melalui pihak ketiga. Sebutan semula kes ditetapkan 4 Jun ini. Dia didakwa memperdaya jawatan kuasa tender berhubung pemilikan saham Bumiputra Spangko yang menyebabkan Kementerian Keuangan menganugerahkan kontrak bernilai 3.9 bilion ringgit Malaysia untuk memperoleh dan menguruskan kenderaan kerajaan. Ini pasti satu lagi pendedahan yang baru yang menggemparkan seluruh kepimpinan politik. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Satu isu hangat yang saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Satu lagi nama bekas Perdana Menteri yang boleh ditangkap. Mungkinkah bakal ditangkap? Nah, saudara-saudara, selepas Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri yang masuk penjara, terdapat satu lagi nama bekas Perdana Menteri yang boleh ditangkap. Mungkin sudah tular di media sosial berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih. Tetapi saudara-saudara, terdapat satu perkongsian yang saya ingat dulu yang saya pernah baca, di mana ini melibatkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Dikaitkan dengan isu Pulau Batu Putih. Nah, adakah yang dinyatakan oleh satu pemimpin daripada kerajaan yaitu Azalina Othman yang berkata bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Artikel ini saya ambil daripada BH Online. Dan yang menariknya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saya melihat di dalam artikel ini, perenggan terakhir menyebut nama
Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun kerajaan PH ataupun Pakatan Harapan diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa Undang-Undang Batu Putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Apa itu ICJ? Mari kita teruskan dalam artikel ini. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih. Manakala batuan tengah yang terletak kurang 1 km dari pulau itu milik Malaysia. Mahkamah Keadilan Antarabangsa yaitu ICJ. Namun, ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Namun kerajaan Pakatan Harapan diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa Undang-Undang Batu Putih kepada Singapura pada Mei 28, 2018. Bekas PM boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih, kata Azalina. Adakah bekas PM yang dinyatakan di sini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad? Ataupun mungkin juga Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob? Nah, ini menjadi persoalannya, saudara-saudara. Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Beliau mendedahkan Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari garden leave, dipaksa cuti, tiada ada siapa yang tahu. Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa. Dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan petugas khas. Dia dipanggil tetapi dia tak datang dan kini sudah ada IRCI, Suruhanjaya Diraja. Beliau boleh dipanggil, jika tidak hadir boleh ditangkap. Katanya ketika menggulung perbahasan RUU, kekebalan bidang kuasa negara asing 2023. Saudara-saudara, kalau benar Tun Mahathir yang terlibat dengan perkara ini, adakah Tun Mahathir akan ditangkap? Dan begitu juga Muhyiddin Yassin ataupun Ismail Sabri Yaakob. Itu semua menjadi persoalannya sebab tidak dinyatakan individu ataupun nama bekas PM ini. Tapi mungkin ramai yang akan berkata bahwa bekas PM ini mungkin adalah Tun Mahathir. Admin sendiri tertanya-tanya. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.